Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbi shrah li sadri, apakah dari kami, wa yassir li amri, Allah urusan kami. Menurutkan misi yang kau berikan kau berikanlah sekali kesimpulan pedahku ini agar insyaAllah apa yang ingin saya sampaikan, harus saya sampaikan sekali dapat difahami dan seterusnya dipraktikan dalam hidup kita sebagai muslim insyaAllah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah yang mana tidak ada satu ilmu pun yang aku tahu dalam hidup ini melainkan dari sini Allah. Dan sebenarnya engkaulah maha kuasa, maha bijaksana. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan dan kurnia dan kerana limpahan dan izinnya kita dapat lagi bersama-sama berkumpul pada pagi yang indah dan permai kan. Pagi ini disambut dengan salji kan kat luar tu kan. Yang mana juga menyambutkan ustaz kita bersama-sama menjayakan satu program yang kita namakan DUD Discover Your Dream. Sebab biasanya kat luar negara ni kan, kalau jumpa Muhammad Saleh kata, hello DUD. DUD kita DUD juga kan, tapi DUD kita DUD yang ikut cara Islami kan. Dan definisi DUD kita tu adalah Discover Your Dream. Bukannya DUD sini pun dia macam hello kan, hello pada kawan-kawan, hello DUD, hello macam dia bertemu sapa dengan kawan dia kan. Ada interaksi antara mereka dengan sahabat yang lain. DUD dia panggil DUD. Tapi interaksi kita ni, DUD kita ni interaksi juga. Interaksi kita dengan agama kita, Discover Your Dream. Interaksi kita dengan agama kita, iaitu Islam yang kita percaya dan kita anuti dalam hidup kita ni. Jadi terima kasih lagi sebesar-besar banggaan kami ucapkan kepada Ustaz kerana dengan izin Allah SWT, Ustaz dapat sama-sama bersama dengan kita pada pagi ini. Sepatutnya di program ini dijalankan minggu lepas kan, tapi kerana ada masalah yang tidak dapat dielakkan, maka kita teruskan, kita tunda untuk program kita pada hari ini kan. Ala kulli hal, kita yang merancang Allah tentukan dan pastinya ada sebalik hikmah di sebalik apa yang Allah telah tetapkan. Jadi sebelum kita mulakan, saya jumpa Ustaz, lebih eloklah kalau sebelum kita mendengar ceramah pada Ustaz, kita kenal Ustaz ni. Sebab orang kata, Islam Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak suka maka tak cinta. Dan kita cinta Ustaz ni sebagai seorang murabbi kita atau seorang ayah yang akan InsyaAllah berkongsi ilmu pengetahuan, pengalaman hidup beliau sebagai pegawai syariah untuk kita aplikasikan dan kita belajar pengalaman hidup Ustaz ni untuk kita sama-sama membaikkan hidup kita menjadi seorang Muslim yang kamil, insyaAllah. Sekejap nama penceramah kita pada hari ini adalah Ustaz Ahmad Jailani, dan sekarang ni Ustaz belajar di University of Durham. Okay. Mempunyai setakat ini mempunyai 4 orang anak dan seorang isteri. Latar belakang pendidikan Ustaz seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini Ustaz sedang menuntut di salah satu
universiti di UK, iaitu Darul University, dalam bidang PhD Perbankan dan Keuangan Islam. Dan sebelum ini Ustaz graduate daripada Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang sarjana undang-undang perbankan dan juga syariah. Dan sebelum ke universiti, Ustaz asal daripada matrikulasi undang-undang UIA Kuala Lumpur. Zaman sekolah menengah Ustaz ni ialah salah seorang pelajar SBP. Cuba teka sekolah mana? Oh, Ustaz semua kisah Nak betul dah tu, tapi tak tepat. Ustaz daripada Sains Dungun, Terengganu. Okay. Sekolah rendah di sekolah Rendah Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Ustaz ni orang Kelantan. Saya pun orang Kelantan. Saya duduk tangan orang Ustaz Kota Baru, bagaimana Ustaz? Bagi Kota Baru memang baca. Tak orang baca. Kalau kena kat Jaya Ustaz. kalah. Ustaz adalah di Malaysia Ustaz adalah program bela dan program cara kanan pada tahun 97 hingga 2009. Kalma sebagai perguruan syar'i 97 sampai 2009. Ustaz juga pensyarah sambilan dan juga pendakwah bebas ataupun penceramah agama dan motivasi untuk sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi rasanya cakap tu je lah pengenalan ringkas mengenai Ustaz. Yang sebenarnya kalau Ustaz nak tambah apa pun tentang diri Ustaz, tak boleh tambah satu ni lah. Okay, jadi insyaAllah nak buang masa lagi, saya akan jemput, saya hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz untuk memulakan tajuk ceramah kita pada ini, iaitu skeptika dan salah faham mengenai gambaran Islam pada zaman ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfin 'abid. Seorang yang faqihun wahid, seorang yang faqih, asyaddu 'ala syaitan, lebih sukar untuk digoda oleh syaitan, min alfin 'abid, berbanding dengan 1000 orang ahli ibadah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah dijadikan sebagai satu nas ataupun authority oleh para sarjana Islam untuk menunjukkan betapa pentingnya apa yang tersebut sebagai kefahaman ataupun understanding yang betul, yang jelas, yang benar, yang sahih, yang sarih berkenaan dengan Islam yang merupakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ditunjukkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
bahawa jikalau kita membuat satu nisbah ataupun ratio antara seorang yang memahami ajaran Allah Ta'ala dan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibandingkan dengan 1000 orang yang sedang menunaikan solat, ataupun 1000 orang yang menunaikan ibadah haji, ataupun 1000 orang yang sedang berpuasa, ataupun melakukan apa-apa ibadah khususiyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka seorang yang memahami agama itu lebih baik, kerana sukar bagi syaitan untuk menyesatkan dia jika dibandingkan dengan 1000 orang yang sedang melakukan ibadah untuk bertakarrub kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia tidak memahami dengan kefahaman yang benar tentang ibadah yang dia lakukan. Kita bagi beberapa contoh untuk kita mudah memahami tajuk ini. Saya diberi masa lebih kurang 2 jam untuk sesi pertama. Boleh tak kita buat lebih kurang sejam? Saya akan bercakap, sejam lagi kita berbincang, soal jawab dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita memahami tajuk ini, maka saya akan berikan beberapa contoh kepada hadis yang telah kita sebut sebentar tadi. Kenapa satu orang letak pula sebelah dia 1000 orang? Yang 1000 orang dia buat ibadat, dia bukan buat maksiat. Kan? Dia bukan kata meninggalkan solat, bukan dia meninggalkan puasa, bukannya dia menjauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala, tetapi dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah yang pada diri dia melakukan kebenaran. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan bahawa bagi syaitan, lebih mudah bagi syaitan menggoda 1000 orang ini yang sedang bertakarrub kepada Allah Ta'ala jika dibandingkan dengan satu. Kita bagi beberapa contoh. Yang dalam dewan ni, berapa orang yang pernah jumpa saya program sebelum ni? Boleh angkat tangan saya? Separuh, lebih kurang separuh. Okey, sebab saya tak pasti ada contoh yang pernah saya bagi, ada contoh yang saya tak pernah bagi. Saya cuba untuk memberikan contoh-contoh yang belum saya sebut. Sebab saya tengok lebih kurang separuh, saya akan bagi contoh yang belum saya sebut. Berkenaan dengan satu orang tuan guru di Wakaf Baru Kelantan. Saya pernah sebut contoh ni di Discovery. Tak ada kan? Tak ada kan? Tuan guru ni satu orang yang alim. Kan? Alim maknanya berilmu. Tapi adakah seorang yang berilmu semestinya dia faqih tentang agama dia? Walaupun dia seorang tuan guru. Tak semestinya. Sini ada adik-adik yang ambil bahagian perubatan, ada. Doktor dia ada ilmu, kan? Tapi ada tak doktor yang melakukan kesilapan? Banyak. Puncanya pelbagai. Kan? Puncanya pelbagai. Jadi keadaan yang sama berlaku kepada orang yang alim tetapi tidak faqih mengikut apa yang sebenarnya tentang Islam. Jadi guru ini bukan guru agama biasa, tu guru. Kalau bercakap tentang tafsir, dialah mempunyai keahlian, ada kemahiran. Maka sepatutnya dia memahami ajaran agama. Tapi untuk kita melihat sama ada dia memahami ajaran agama ataupun tidak, ialah dengan melihat kepada amalan dia. Sebab nahnu qaumun nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ada satu kaum yang menghukum manusia pada zahir, manakala yang tersirat, yang tersembunyi, kita serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Kita kata orang tu baik sebab kita nampak dengan mata kita. Tapi dia betul-betul baik ke tidak, hanya Allah yang tentukan. Betul? Di sisi kita, dia baik. Di sisi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Itu ajaran yang Nabi bawakan kepada kita sebab kita mempunyai keterbatasan. Kan? Kita hanya nampak kulit dia, hati dia kita tak nampak.
Kita hanya nampak amalan zahir dia, amalan di belakang pintu, belakang dinding, kita tak nampak. Maka guru ni, jikalau dia mengajar tentang tafsir, dia bercakap tentang agama, dia seorang yang adil. Tapi apa yang berlaku? Kenapa saya memberikan contoh ini? Sebab contoh inilah yang ada di hadapan mata saya, yang ibu saya sendiri lihat, yang saya boleh sampaikan kepada saudara-saudara sekalian pada. Sepatutnya seorang guru tidak terpesong daripada ajaran agama. Tetapi kerana salah faham tentang agama, maka dia dipesongkan oleh syaitan. Apa yang berlaku? Dipendekkan cerita. Anak dia masuk hospital. Sebab apa? Dalam perut anak dia ada pasir. Kenapa ada pasir? Kerana kalau makanan jatuh ke atas tanah, dia suruh anak dia kutip. Faham? Dari satu sudut kita menyangka itu ajaran Islam. Oh, tak boleh membazir. Tapi adakah itu ajaran Islam? Biji-biji nasi, butir-butir nasi yang jatuh, kita suruh budak tu ambil, masukkan balik dalam mulut. Adakah itu ajaran agama? Ringkas cerita, anak dia meninggal dunia kerana salah faham tentang agama. Isteri dia masuk dalam, kalau istilah Melayu kita, wad sakit jiwa, mendapat rawatan psikiatri kan? Percaya? Belajar. Kecil sekali macam tu lah. Jadi apa yang berlaku ialah isteri dia mengalami masalah mental kerana cara hidup dia yang tak boleh diterima oleh si isteri. Tekanan jiwa yang tidak sepatutnya berlaku kepada seorang isteri yang menjadi suri kepada rumah tangga, kepada satu orang Muslim yang sepatutnya alim dan faqih, tetapi dia tidak faqih kepada agama. Dia tidak faham tentang agama. Okay. Apa yang berlaku? Seorang tok guru tapi mandi dalam telaga. Bukan di sisi telaga, dalam telaga. Sebab was-was. Dia terjun dalam telaga nak pastikan air semua membasahi seluruh tubuh dia. Kerana masalah was-was. Sebagaimana kita tengok ada rakan-rakan kita di sini, saya tak tahu, tapi di Malaysia yang takbir sampai 4-5 kali, kan? Yang baca Fatihah berulang-ulang kali. Yang sekejap semayang, lepas tu masuk bilik air pula, lepas tu balik semula semayang kerana was-was. Apa yang diajar oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang merupakan pengarang kepada kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan sebagainya. Apa yang dia ajar? Dia kata, bila kita masuk bilik air, ni bahasa Melayu kita lah, bila kita masuk bilik air, kita was-was. Bagi orang lelaki terutamanya, hendaklah dia merenciskan air pada pakaian di bahagian pinggang dia, bahagian kemaluan dia, supaya dia tidak ada perasaan was-was. Nanti dia kata, ni air kencing ke air apa? Tak, ni air yang aku rencis sebentar tadi. Nampak? Itulah keindahan Islam yang diajar oleh sarjana Islam yang tulen, yang faqih, yang faham tentang agama. Orang tu was-was sebab dia nak pastikan bahawa dia bersih. Salahkah dia? Dia tak salah, tapi cara dia yang salah. Islam ini dia berpaksi kepada dua dalam isu ini. Yang pertama, niat kena betul, tujuan kena betul, matlamat kena betul. Tapi yang kedua juga mesti betul, iaitu cara, kaedah, macam mana, how, itu juga mesti betul. Dia tak boleh tujuan, niat sahaja betul, tetapi cara itu salah. Maka akhirnya apa yang jadi kepada guru ini? Adakah dia sekarang menjadi seorang guru? Adakah sekarang dia ada pengikut? Adakah sekarang dia seorang yang dihormati? Tidak. Walaupun dia seorang yang bergelar tok guru. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ilmu semata-mata tanpa disusuli dengan kefahaman yang benar, ada satu perkara yang akan menyebabkan orang itu termasuk dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Boleh? Begitu juga apa yang berlaku kepada Bal'am bin Ba'urah. Ingat kisah Bal'am bin Ba'urah? Tak ingat?
yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Tafsir Al-Azim, yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani sebagai kalau tidak the best pun among the best tafsir dalam apa yang disebut sebagai khazanah penulisan Islam tentang tafsir. Kalau adik-adik tanya saya, Ustaz, saya nak beli buku tafsir, boleh Ustaz suggest buku tafsir apa yang paling baik? Nak kata paling baik saya tak tahu, tapi among, antara yang paling baik ialah tafsir Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir dibawakan beberapa riwayat tentang kisah Bal'am bin Ba'urah. Siapa dia Bal'am bin Ba'urah? Bal'am bin Ba'urah, ada ulama mengatakan dia seorang nabi, tetapi pendapat ini tidak sahih. Tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang ramai di kalangan para ulama mengatakan Bal'am bin Ba'urah seorang ulama Bani Israel. Ulama maknanya seorang yang berilmu. Kan? Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, apa yang berlaku ialah Nabi Musa alaihi salam ini telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar, untuk memperbetulkan kesesatan orang kampung Bal'am bin Ba'urah. Tapi Bal'am bin Ba'urah telah didatangi oleh orang kampung dia, oleh anak qaryah dia, yang meminta kepada dia supaya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menghalang perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Bal'am kata, kalau aku mengikut kehendak kamu, nescaya Allah Ta'ala akan membalikkan lidah aku, akan membalikkan lisan aku. Setengah riwayat mengatakan bahawa terjelir lidah Bal'am bin Ba'urah. Setengah riwayat yang lain mengatakan bukan terjelir, tetapi perkataan dia yang terbalik. Sepatutnya dia berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan rombongan Nabi Musa AS. Tetapi yang keluar, yang terpacul daripada mulut dia ialah supaya Allah Ta'ala membinasakan orang-orang kampung dia. Orang kampung dia kata, wahai Bal'am, binasakan Musa, bukan binasakan kami. Dia tersilap lidah kan. Dia kata, aku dah sebut dah supaya dibinasakan Musa. Tapi yang keluar, perkataan yang keluar daripada mulut dia tetap doa untuk membinasakan kaum dia sendiri. Beberapa kali, berulang beberapa kali. Sehingga akhirnya Bal'am mengatakan bahawa aku telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apa salah Bal'am? Apa salah Bal'am? Bal'am seorang ulama, seorang yang alim. Tetapi dia telah mengikut kehendak orang kampung dia, yang tidak bersetuju dengan Nabi Musa AS, sehingga menyebabkan dia dipesongkan oleh syaitan. Cerita kata Bal'am kena salib, tunduk dekat setan, itu saya tak jumpa dalam tafsir. Kan? Yang kata Bal'am berzina dengan wanita penzina, lepas tu dia bunuh anak yang wanita tu mengandung, itu saya tak jumpa lah. Itu pun ada cerita tentang Bal'am tentang itu. Tapi sepanjang yang saya baca dalam tafsir, kisah Bal'am tidak dikaitkan dengan wanita penzina. Wallahu a'lam, saya tak jumpa. Tetapi sepanjang yang saya jumpa, terutamanya dalam tafsir Imam Ibn Kathir, ialah orang kampung Bal'am minta Bal'am lawan Nabi Musa AS. Kenapa? Kerana kita telah tersilap sehingga kita menentang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh yang kita boleh faham bahawa orang yang alim tidak semestinya dia faham apa sebenarnya tuntutan agama kepada dia. Sebab itu bila kita cerita dahulu, saya rasa saya sebut di Scarborough, bahawa bila kita bercakap tentang fiqhul awlawiyat, maka kalau amalan itu bertembung dengan amalan persendirian, bertembung dengan amalan mujtama' ijtima'i, secara masyarakat, maka dalam Islam diutamakan amalan yang berkaitan dengan masyarakat berbanding amalan untuk diri kita sendiri. Batu sembahyang kita boleh jamak apabila bertembung dengan keperluan kepada massa, keperluan kepada masyarakat. Okey. Discover kot yang ada yang tanya saya gitu kan, tentang macam mana kalau kita
ada program katalah mesyuarat, tak berhenti sepanjang semayang tu kan. Sepanjang waktu semayang tu tak berhenti. Boleh tak kita jamak? Maka kalau mesyuarat tersebut memang terlalu penting yang tidak membolehkan kita keluar, terutamanya waktu sembahyang zuhur dengan asar pada waktu winter yang melampau ini, maka bolehlah kita jamak kerana urusan kita berkaitan dengan orang ramai, sedangkan sembahyang tadi amalan ifradi, amalan persendirian yang diberikan rukhsah oleh Islam kepada kita, yang membenarkan kita jamak dalam keadaan-keadaan yang memerlukan. Okey. Tak apa. Saya akan teruskan poin lain sebab kalau ada isu tentang itu kita boleh masuk dalam perbincangan nanti. Pukul apa sekarang? Baik. Kita ada setengah jam. Sekarang saya masuk kepada poin tentang salah faham non-Muslim kepada orang Muslim. Baik. Saya nak bagi satu contoh supaya saudara-saudari boleh kaitkan dengan apa yang kita ada sekarang. Hubungan kita dengan non-Muslim yang kadang-kadang akan menyebabkan non-Muslim akan mempunyai perasaan yang berbeza kepada kita. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya tentang adakah wajib dia memakai tudung ketika berada dalam bilik asrama, bilik kolej dengan rakan kolej yang bukan beragama Islam, sedangkan dia juga berjantinakan perempuan. Bagi sesiapa yang tidak ada asas pengetahuan tentang isu ini, saya bagikan gambaran. Sebahagian fuqaha mengatakan bahawa perempuan Islam wajib memakai tudung bukan sahaja kepada lelaki ajnabi tetapi juga kepada perempuan yang bukan Islam. Jadi menyebabkan isu ini jadi besar. Bukan sahaja di sini, bukan sahaja di luar negara, tapi juga di kalangan pelajar Malaysia dalam Malaysia yang duduk satu asrama dengan kawan-kawan dia yang bukan beragama Islam. Kalau kita pakai tudung dengan orang lelaki kat luar, orang boleh faham, kan? Oh, ni nanti orang lelaki tertarik ni. Orang kata, engkau lawa sangat ke? Bukan masalah lawa tak lawa. Islam mengajar kepada kami orang perempuan disuruh tutup pada bahagian-bahagian tertentu daripada pandangan lelaki ajnabi. Tak kira lawa tak lawa. Kata lawa tak lawa, susah kan? Semua orang dia kata dia lawa. Kan? Yang kawan dia kata, engkau tak lawa pun. Dia tak kira lawa tak lawa. Sebab lawa tak lawa ni dia nisbi, dia relatif. Kan? Bagi orang tu dia kata orang tu lawa. Bagi orang ni dia kata orang tu tak lawa. Bagi orang India, bini dia hak India hitam tu hak lawa ni. Kan? Bagi Cina mata sepek tu yang lawa. Kawan saya, bukan sahabat, kawan, kenalan. Dia pergi Singapura. Kawan ni kawan jahat. Bukan nak kata jahat tu kasar lah, tapi agak nakal, jahat lah kan? Lebih kurang. Dia cerita kat saya, ni masa tu kami baru grad UIA. Lepas grad apa semua jumpa. Dah lama kawan sebilik, dia jumpa. Dia kata, Jai, aku ni jahat betul. Dia jahat, dia cerita kat kita. Jai, aku ni jahat betul. Aku pergi Singapura dengan family, dia kata. Duduk kat bilik hotel, tapi aku teringat nak pergi massage lah, dia kata. Nak pergi massage, dia pun turun bilik hotel, pergi jumpa dengan toke Cina kat Singapura ni. Kawan saya ni mata sepek macam Cina, tapi dia Melayu. Dia pernah menangis sebab orang kata dia Cina. Dia punya marah kalau orang kata dia Cina. Tapi memang dia Cina pun sebab tok dia belah ayah Cina, tok belah mak pun Cina. Kau memang Cina pun. Tapi dia tak suka orang panggil dia Cina. Mata dia sepek. Dia punya nak buktikan dia tu Melayu, dia pakai serban pergi kelas. Dia kat serban jalan pakai selajing pula tu. Nak buktikan dia ni Islam, dia ni Melayu. Pakai celak lagi, hitam ni, atas bawah celak. Bila pakai macam tu, orang tanya, kau ni Cina masuk Islam ke? Lagi malah. Dia tak buat hati.
Tu cerita kawan saya. Jadi bila dah lama dah grad jumpa sekali, dia kata, "Jangan." Aku kata, "Aku ni jahat betul," dia kata. "Tapi aku nak cerita dekat engkau." Kata. Pergi ke Singapura dengan anak bini aku, dengan mak ayah aku ni rasa nakal tu. Dekat bawah jumpa dengan tokek Cina. Niat mula-mula nak tanya je, tapi dia kata terbuat, dia kata. Saya tanya dia, "Engkau buat apa?" "Aku massage." Aku tanya kat tokek Cina tu, apa yang kamu ada? Apa perempuan yang kamu ada? Dia sebutlah perempuan Cina, perempuan Melayu, semua ada lah. Jadi kawan saya ni, dia Melayu, cuma mata dia sepet. Dia kata dia nak suruh perempuan Melayu yang massage dia. Tokek Cina tu pelik. Tengok kat dia. Macam jijik lah kan. Pasal apa pula engkau nak Melayu? Bagi Cina, Melayu tu jijik. Faham tak? Jadi benda yang lawa tak lawa ni benda nisbi. Benda yang tak boleh kita nak kata bila kita kata orang tu lawa, semua orang kata lawa. Walaupun ada percentage. Maka Islam ni pakai tudung dia tak kira lawa tak lawa. Okey. Jadi bila kita pakai tudung di hadapan orang lelaki, orang bukan Islam, dia masih boleh faham. Tapi yang dia susah nak faham, pasal apa? Engkau dalam bilik dengan aku. Aku kawan engkau. Aku pun perempuan macam engkau. Tapi engkau kena pakai tudung juga dengan aku. Engkau ingat aku ni lesbian je. Contoh. Aku tak ada attracted dengan hang lah. Contohnya orang Penang kata. Aku tak ada attracted dengan hang. Aku perempuan juga. Jadi isu ini dibawa kepada para ustaz di dalam negara, luar negara untuk bincang. Betul. Jumhur fuqaha, majoriti fuqaha mengatakan bahawa wajib wanita memakai tudung apabila walaupun dia satu bilik dengan rakan dia sendiri tetapi yang bukan beragama Islam, walaupun dia tu perempuan. Tetapi kita kena revisit. Ya, yang kita cerita dulu dalam beberapa program siapa-siapa pernah sertai, kita kena revisit. Kita kena lawat balik. Tengok semula apa yang telah dibuat keputusan ini. Dalil, yes, ada. Tetapi bila kita belajar tentang hadis, kita juga belajar tentang asbabul wurud. Kalau tafsir, kita belajar asbabul nuzul. Okay. Sebab apa ayat ni turun, sebab apa hukum ni keluar macam ni, hadis Nabi sebab apa Nabi kata macam ni, apa tujuan dia, kita kena belajar, kita kena tengok balik untuk kita sesuaikan benda tu dengan keadaan semasa supaya dia sesuai dengan keadaan kita sekarang. Adakah sebab kepada hukum itu dia kekal sepanjang zaman atau dia sebab-sebab yang tertentu? Okey, boleh cakap tu. Kalau tak faham nanti kita tanya sesi yang lagi 20 minit. Baik. Dia macam ni. Pakai tongkat sunat ke tak sunat? Sunat. Sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab Nabi pakai tongkat. Tapi soalan kita, sebab apa Nabi pakai tongkat? Nabi pakai tongkat sebab Nabi tak larat. Jadi walaupun dia sunnah sebab Nabi yang buat, tapi kita kena tahu Nabi pegang tongkat sebab Nabi tak larat. Dia perlu kepada tongkat. Jadi kita yang umur 20 ni nak kena pakai tongkat ke? Kan? Kalaulah pakai tongkat tu betul-betul sunat, mana setiap masjid, setiap surau kena ada tempat pakai tongkat lah. Macam tempat gantung jaket kan? Macam tempat letak payung. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa dekat masjid, dekat surau tidak ada tempat letak tongkat, tak ada orang bawa tongkat sebab benda tu hanya untuk keadaan tertentu. Walaupun kita tengok ada juga ustaz-ustaz yang belum lagi uzur bawa tongkat. Ada. Tapi itu sebenarnya tidak sunnah yang sebenar. Boleh. Sama juga dengan masalah gosok gigi. Orang yang pergi haji semasa dia ihram, dia dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Antaranya ialah berwangi-wangian. Pakai minyak wangi kan. Siapa pergi buat umrah, siapa pergi haji, dia kena ihram kan. Ada masa tertentu dia kena ihram. Masa ihram, masa dia haramkan diri dia untuk melakukan perkara-perkara tertentu, antaranya ialah dia tidak dibenarkan berwangi-wangian. Jadi kita nak tahu apa maksud berwangi-wangian. Sampai-sampai dekat orang kampung kita,
Makan mi Maggi pun tak boleh masa ihram. Sebab apa? Sebab bau Maggi wangi. Makanan yang wangi semua tak boleh makan. Gosok gigi pun tak boleh sebab ubat gigi tu wangi. Habis mulut dia busuk lah 3-4 hari tu. Tak gosok gigi. Busuk apa? Ini salah faham tentang ajaran agama. Masa puasa kita tak mau gosok gigi sebab ada ustaz kata makruh kalau gosok gigi masa puasa kerana menghilangkan bau busuk yang disukai oleh Allah Ta'ala. Yang kata ibarat bau kasturi tu. Ini semua salah faham tentang agama. Mandi lepas waktu zuhur masa bulan puasa tak boleh sebab makruh. Sebab dia memberikan kesegaran kepada badan. Ni semua kita kena revisit. Sebab apa ustaz kata macam ni? Baik, balik pada isu kita tadi. Kalau nak tanya tentang contoh-contoh tadi kita kemudian. Jadi kenapa pada zaman Nabi, yes, Nabi larang orang perempuan Islam buka tudung dia di hadapan wanita Quraisy yang musyrik. Sebab zaman Nabi itu, perempuan-perempuan Quraisy yang musyrik, apabila dia melihat badan wanita Muslim, dia ada satu perangai. Orang busuk hati ni, kita buat apa pun, dia akan kutuk kita, betul tak? Dia saja je cari pasal. Tak ada apa pun, saja je nak kata. Tak ada benda nak kata, benda yang tak patut kata pun dia kata. Jadi bila setiap kali orang Islam buka pakaian yang menyelubungi diri dia, bila dia buka, dia pergi cerita kat orang. Hak tu pun nak cerita. Zaman kita ni ada tak benda tu? Mana ada? Kita ada pengalaman dengan orang Cina kan? Dengan orang India. Ada ke lelaki India pergi cerita kawan dia, oh lepas tu jalan ni tu aku tengok tu dia bulu ketiak dia tak gunting, contohnya. Ada ke? Tak ada. Tak pernah. Ada ke dia pergi cerita aku tengok rambut dia begitu begini? Tak ada. Sebab zaman kita berbeza dengan zaman dahulu. Permusuhan orang bukan Islam kepada orang Islam dahulu berbeza dengan cara permusuhan orang bukan Islam sekarang kepada orang Islam. Maka kerana itu, sebahagian fuqaha mengatakan bahawa larangan membuka tudung di hadapan wanita, sesama wanita yang ajnabi, hanyalah khusus untuk keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Boleh. Okay. Kemudian kita pergi kepada salah faham di kalangan orang Islam sendiri. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, saya nak ambil beberapa contoh, terutamanya tentang fiqh musafir yang ada kaitan dengan kita supaya kita boleh ambil manfaat. Di kalangan orang Islam sekarang, kita dapati bahawa orang Islam ada masalah apabila kita berada di luar negara. Apa contoh-contoh? Contohnya ialah tentang satunya masalah kita dengan anjing. Baik, anjing adalah najis mughallazah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi, najis mughallazah bukan bergantung kepada cara basuh, tetapi dengan definisi yang berbeza. Saya kata boleh, maksudnya macam ni. Perbezaan dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang sesuatu najis, walaupun disebut dengan perkataan najis mughallazah, tapi dengan sebab yang berbeza. Mazhab Syafi'i, sebab apa dia kata babi dengan anjing najis mughallazah? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i yang kata najis mughallazah kerana cara basuh dia ialah 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Mazhab Hanafi, dia kata anjing itu sebagai najis mughallazah sebab apa? Bukan sebab kena basuh 7 kali, tetapi kerana perkataan anjing dan babi itu disebut dalam Al-Quran. Maka apa-apa najis yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran, maka itu disebut sebagai
najis mughallazah dalam mazhab Hanafi. Faham tak cakap tu? Contohnya ialah dam masfuhan. Kan? Darah yang mengalir. Dalam mazhab Syafi'i dia najis mutawassithah kerana cara basuh dia hanya cara basuh biasa. Tapi dalam mazhab Hanafi darah yang mengalir ialah najis mughallazah. Najis berat bukan sebab kena basuh 7 kali. Basuh sekali juga, tapi kerana disebut dalam Al-Quran, maka dia dihukum sebagai najis mughallazah. Sebab tu bila kita pergi ke masjid yang berbeza, masjid Bangladesh umpamanya, kan? Kita akan dapati beberapa hukum dia berbeza berbanding dengan kita yang kita dah dibiasakan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain. Boleh? Jadi apabila orang bertanya kepada kita, adakah orang tu menyimpang daripada ajaran agama kerana cara amalan dia berbeza dengan kita? Kita jawab, selagi dia tidak menyalahi dalil yang terang dan jelas dalam Quran dan hadis, selagi itulah dia orang Islam. Walaupun amalan dia berbeza dengan amalan kita. 3 mazhab mengatakan bahawa zuhur masuk pukul asar masuk apabila bayam lebih panjang daripada objek asal. Hanafi kata bila dia 2 kali ganda lebih panjang daripada objek asal. Adakah mazhab Hanafi salah? Adakah Hanafi boleh kata mazhab Syafi'i salah? Tak boleh. Boleh. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa ada beberapa perkara yang kita perlu perbetulkan. Malah pada zaman Nabi adalah menjadi kebiasaan anjing-anjing berkeliaran dalam masjid Nabi. Zaman kita sekarang, kalau anjing masuk masjid, di Penang tu ada satu masjid nama Masjid Sungai Gelugur. Orang Penang kata Sungai Gelugok. Kan? Ain. Sungai Gelugok. Masjid Sungai Gelugok ni satu kali tu hujan. Tiba-tiba anjing, tak tahulah dia nak semayang ke apa. Dia pergi masuk dalam masjid. Allah, masuk dalam masjid. Siapa yang masuk dalam masjid? Anjing. Anjing masuk dalam masjid. Kering tu? Kering apa ni hujan? Tak kering. Anjing tak pakai baju hujan. Dia memang masuk. Dia memang masuk dalam masjid. Tak, engkau tak payah cek lah. Dah hari hujan. Mana boleh anjing kering? Payung memang sah dia tak pakai. Buat tali keliling. Mana area yang rasa anjing dah masuk? Jemaah tanya saya dan tanya ustaz-ustaz lain, nak buat macam mana? Nak buat macam mana ni anjing masuk masjid? Ada ustaz bagi fatwa kata kena kerat kapek, kena basuh kapek tu ataupun buang. Saya kata bergantung kepada apa yang kita nak ikut. Kalau nak tengok kepada Quran, nak tengok pada hadis, ada Quran dan hadis tu kita buat macam yang kita buat sekarang? Tak ada. Cuma ada pandangan ulama yang kata kena basuh. Tapi yang betul-betul Nabi suruh basuh ialah jilatan anjing. Nabi tak pernah suruh orang basuh. Kalau orang terpeluk anjing, dia kena basuh. Nabi tak suruh basuh. Tapi jangan apa adik-adik lepas ni. Jom kita pakai peluk anjing. Keluar dia pakai peluk anjing. Bukan saya larang, peluk lah, nak peluk. Tapi jangan buat kecoh lah. Saya tak suka kecoh. Sebab ada komen, bukan komen, ada komplain. Baru ini saya dijemput untuk menyampaikan satu ceramah di Newcastle. Jadi adalah beberapa isu tentang fake luar negara. Antaranya ialah daging sembelihan ahli kitab. Bincanglah ahli kitab tu apa dia, yang kata sembelihan tu apa dia, fatwa Eropah apa dia, macam tu. Cerita panjang lebar. Jadi kesimpulan ringkas kat ujung saya kata, kalau siapa yang nak makan daging lembu di kedai orang bukan Islam, kalau refer kepada fatwa Eropah yang dianggotai oleh 39 sarjana Islam seluruh dunia yang dipengerusikan oleh Profesor Dr. Yusuf Sheikh Al-Qardawi, jawapan dia harus untuk kita makan. Boleh kita makan. Cuma kalau tanya saya tak selera.
kalau adik-adik kata, Ustaz jom kita pergi makan lunch lepas ni, kita tengok kedai Mr. Smith contohnya lah. Smith ni Islam ke? Tak, dia Kristian contoh. Minta maaf saya tak selera nak makan. Tapi kalau tanya saya boleh makan ke tidak, berdosa ke tidak, saya jawab tidak berdosa berdasarkan fatwa Eropah. Fatwa Eropah kata yang syubhahnya ialah daging ayam. Daging lembu, daging kambing, bibili semua itu fatwa Eropah kata halal untuk dimakan. Dari sudut sembelihan ahli kitab dan sebagainya. Tak apalah ya, kita letak kat tepi. Tiba-tiba ada satu orang adik kita ni, dia pergi makan. Lepas saya ceramah tu dia pergi makan. Kawan-kawan dia kata, pasal apa kau pergi makan? Ustaz Jai kata boleh makan. Ni kena kat aku lah pula. Saya tak kata tak boleh makan. Boleh makan. Tetapi kalau saya tanya saya tak ada selera. Sebab apa? Sebab kita masih ada banyak pilihan. Kan? Kita ada kedai Bangla, ada kedai Paki ada. Kenapa ya kita nak pergi cari kedai orang Kristian yang jual daging disembelih ke tidak? Kita tak tahu kan. Yang budak jual kedai pasar malam dekat Malaysia tu pun, yang tu pun kita tak tahu disembelih ke tidak. Sebab tu kita cari peniaga yang kita nampak soleh. Kan? Jadi dalam keadaan kita ada pilihan, walaupun dari segi hukumnya ada fatwa mengatakan boleh, kenapa kita purposely nak pergi cari tempat yang tak berapa elok, sedangkan tempat yang lebih elok itu ada. Jadi cara kita memahami agama, fixed of priorities dan sebagainya kita bincang dulu dan lain-lain, hendaklah kita ambil kira. Baik, kita masuk golongan muda-mudi. Panjang lagi ni. Baik, golongan muda-mudi. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu hadis kudusi bahawa Allah Ta'ala malu kepada seorang remaja yang berakhlak dengan akhlak orang yang tua. Faham? Saya permudahkan, saya simplify. Dia orang muda, bukan macam saya dah tua, anak belum besar. Muda macam adik-adik semua, macam saudara-saudari semua, umur 20, 22, 23. Muda. Tapi ada perangai orang tua. Apa dia perangai orang tua? Apa dia perangai orang tua? Suka pergi masjid kan? Suka baca Quran, suka ingat dekat mati. Kalau bercakap tentang mati, bukan bercakap pasal hantu, pontianak. Itu dah Maya Karim dah, bukan yang tu. Cerita kita ni dah prepare ke dulu nak mati. Cerita benda yang orang tua selalu cerita. Suka pergi majlis-majlis agama. Jadi Allah Ta'ala malu kepada golongan remaja yang mempunyai kecenderungan seperti orang tua. Tapi yang paling celaka ialah orang tua yang berperangai seperti orang muda. Apa dia orang tua perangai macam orang muda? Apa dia perangai orang muda? Disco, dangdut, pop. Zaman dulu pop ye kan. Cakap macam orang muda, sikit-sikit pasal perempuan, sikit-sikit pasal perempuan. Kalau orang perempuan, sikit-sikit pasal balak, sikit-sikit pasal balak. Kan? Makcik dah ni, gigi pun tak ada, cakap pasal balak. Buruknya rupa dia. Kan? Engkau umur dah 60, cakap pasal boyfriend, cakap pasal partner, cakap pasal teman lelaki. Sangat-sangat buruk. Sedangkan kita dah tua, usia dah mencapai usia yang sepatutnya ingat kepada mana. Saya teringat masa kes di mahkamah yang saya buat. Anak perempuan dia umur 20 lebih. Maknanya si ayah ni lebih kurang 50 lah kita kata kan. Apa masalah dia? Ayah dia suka pergi dangdut. Jadi mak lah suruh anak pergi panggil ayah, suruh balik semayang. Tak kata balik dunia ni. Sepatutnya anak sepatutnya ayah pergi dangdut, pergi pub, pergi disco, panggil anak balik. Ni anak pergi panggil ayah balik. Tidak kata balik benda macam ni. Ada satu anak buang saya, perempuan. Dia bergaduh dengan suami. Suami dia ada DR, ada PhD dalam bidang architecture, housing, building and planning. Apa yang berlaku? Kalau ada PhD ni sepatutnya cerdik ke tak cerdik? Cerdik lah.
Ada PhD. You dah buat literature review, you dah buat macam-macam critical writing, macam-macam you dah explore you dah lalui. Mana you cerita? Tiba-tiba si suami yang dah ada dia menyertai satu kumpulan ajaran sesat. Ajaran sesat ini pula diketuai oleh satu orang driver ambulan. Logik tak? Tak logik langsung. Engkau belajar sampai luar negara, dah ada PhD dah. Dia pergi ikut driver ambulan yang tak pernah masuk universiti ni sebab apa? Macam mana syaitan menyesatkan manusia? Saya tanya satu orang polis. Polis tu kata, dia masalah dia macam ni. Yang kita boleh taksub dekat satu orang, Tok Bomo, Tok Guru yang sesat ni, sebab ada benda pelik. Kita sakit dah lama dah, betul tak? Macam-macam lah sakit ni. Kanser lah, sakit paru-paru, sakit tulang belakang, sakit pinggang, macam-macam. Berubat dah macam-macam. Tiba-tiba pergi berjumpa dengan satu orang Tok Bomo ni, tiba-tiba sembuh. Itu menyebabkan anak-anak murid dia taksub kepada nama dia Ismail. Nama dia Ma'in. Kalau pergi ke Penaga dekat Pulau Pinang tu, ada satu tempat, saya tak ingat nama tempat, tapi dekat dengan Penaga, permatan kerai kecil, permatan kerai besar. Pergi dekat situ akan jumpa tempat dia. Dia dah arwah, dia dah meninggal dunia. Boleh bayang macam mana kereta-kereta Mercedes besar boleh berjala di depan rumah dia kerana taksub kepada dia. Itu cara syaitan menyesatkan manusia. Kawan saya seorang peguam, perempuan, umur dah 40 lebih, sakit tulang belakang, jumpa dengan doktor pakar, macam-macam. Doktor pakar kata kena buat open surgery. Dia takut. Dia takut akan jadi efek yang berkekalan. Dikelantar. Semua kes tangguh. 3 bulan lebih kurang. 2 bulan atau 3 bulan. Tiba-tiba satu hari dia datang ke mahkamah, senyum elok dia berjalan. Sebelum tu suami dia yang kena dokong dia. Adik-adik boleh percaya kalau saya cerita bahawa dia cerita dekat saya, dia berjumpa dengan satu Tok Bomo Siam dekat satu tempat di belah Kedah. Dia mengatakan bahawa dia jumpa dengan Bomo Siam tu. Bomo Siam tu tak buat apa pun. Dia tekan dengan jari dia dekat tulang belakang dia. Dia tu terus boleh bangun, terus boleh berjalan. Sedangkan masa pergi tu suami kena dokong. Nampak? Macam mana syaitan menyesatkan manusia. Baik. Maka itulah yang berlaku kepada semua orang yang macam ni, sehingga akhirnya disesatkan oleh syaitan. Tak apalah. Golongan tua dan ibu bapa. Baik, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, ibu bapa dalam memimpin anak-anak, dia kadang-kadang dia merasakan dia betul semua. Itulah satu perbincangan dan satu program baru-baru ini bertanyakan kepada saya, adakah wajib kita mematuhi kehendak ibu bapa yang memilih calon suami ataupun calon isteri? Saya jawab, saya mengatakan bahawa para ulama berbeza pendapat. Berdasarkan kepada kisah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika mana dia berselisih faham dengan ayah dia, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ada isteri yang sangat dia sayang. Tiba-tiba Umar Al-Khattab suruh dia ceraikan isteri dia. Dia bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah bin Umar, pergi berjumpa dengan Nabi, tanya Nabi, macam mana dia nak buat? Kita ni tanya kawan dah. Aku pening kepala ni, kata pening kepala ayah aku pun suruh aku tinggal budak tu contoh. Mak aku tak suka kat budak ni. Kita ada kita pergi berjumpa dengan orang-orang alim, orang-orang yang faqih tentang agama untuk selesaikan masalah kita. Tak, kita jumpa kawan-kawan yang satu kepala gila macam kita kan. Dia masalah dia pun tak settle, kita suruh dia settle masalah kita. Yang tu jadi tunggang terbalik. Abdullah bin Umar melakukan tindakan yang tepat apabila tempat rujukan dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, ikut kehendak ayah kamu, ceraikan dia. Menyebabkan para ulama berbeza pendapat tentang apakah hukum
Apa yang perlu kita lakukan jikalau ibu bapa kita memberi satu arahan supaya kita meninggalkan pasangan kita? Sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib bagi anak mengikut kehendak ayah dan ibu dia dalam masalah pilihan calon pilihan hati untuk dia berumah tangga nanti. Sebahagian ulama pula termasuk Syekh Atiyah Sakar dan sebagainya mengatakan bahawa tidak wajib kerana dia ada beberapa syarat yang lain. Ringkas cerita lebih kurang macam ni. Ayah kita bukannya Umar Al-Khattab, kita pula bukanlah Abdullah bin Umar. Ayah dengan mak kita bukannya Nabi Ibrahim AS, kita pula bukannya Nabi Ismail AS. Dalam kisah kedua-dua mereka dalam masalah pemilihan calon hidup masing-masing. Maka jikalau kehendak ayah dan ibu terbukti untuk kebaikan kita, maka wajib kita patuh. Tetapi kalau kehendak dia itu akan merosakkan kita, akan merosakkan hubungan kita yang elok dan baik, maka tidak wajib untuk kita. Tidak wajib untuk kita ikuti. Baik. Kemudian kita lihat kepada faktor penyumbang kepada masalah ini. Kesan daripada Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran, sistem pendidikan dan sebagainya. Kita mula dengan serangan pemikiran. Saya nak mula dengan ilmaniyah, sekularisme yang kita pernah sebut sebelum ini di beberapa tempat. Yang kata sekularisme ni apa dia? Pisahkan antara dunia dengan agama. Sama ada kita mengambil dunia semata-mata dengan meninggalkan agama, atau kita mengambil agama semata-mata dengan meninggalkan dunia. Maknanya, kalau kita hanya bekerja siang malam, kita tak peduli sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, kita sekular. Boleh? Kalau kita hanya ambil agama je, pakai tudung, sembahyang, puasa dan sebagainya, kerja pun kan terbalik. Tak peduli apa nak berlaku pada dunia. Ekonomi negara macam mana, keadaan masyarakat macam mana, kita tak peduli. Itu juga adalah sekular. Jadi hendaklah kita seimbang. We have to strike the balance antara agama dengan dunia, antara akhirat dengan dunia. Hendaklah kita seimbangkan supaya kita menjadi masyarakat yang disebut sebagai ummatan wasata, menjadi umat yang seimbang. Mana kalau orang tengok pada diri kita orang akan tengok sembahyang kita jaga, aurat kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga. Pada masa yang sama, kita dengan kawan-kawan elok, dengan majikan kita elok, dengan soal rezeki kita elok. Barulah kita tidak sekular. Kemudian kita tengok sistem pendidikan. Saya teringat zaman saya belajar biologi, tingkatan 4 di sekolah sains. Masa tu orang heboh, masa tu sibuk duk bincang tentang teori evolusi Darwin. Salahkah teori evolusi Darwin? Secara umumnya, teori evolusi Darwin tak salah setakat yang saya baca. Yang salah hanya tentang evolusi tentang manusia. Yang tu kita tak setuju. Tapi secara umumnya, teori evolusi kita terima. Betul tak? Seorang yang anggur. Secara umum